that's for my A levels, and di tahun kedua dalam bidang perubatan, lepas tu Amalina ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang sains yang ditawarkan selalunya kepada pelajar perubatan yang dalam top 90 in the whole year. So kita boleh memilih sama ada nak buat another science degree in either pharmacology or physiology or neuroscience, any medical science related subject. So Amalina choose untuk buat pharmacology. So Amalina, I took a year out just to study pharmacology, and then I got a degree in biomedical science. Amalina Che Bakri. Well done, Amalina. Congratulations. And then after I finished my pharmacology degree, then I continued with my third year of medical degree, and so now I'm in my fourth year of medicine. Apabila dilemparkan atau dituduh sebagai gadis yang suka bersosial, jadi apa Amalina ingin terangkan? Rasanya rakyat Malaysia perlu tahu maksud sosial tu apa, sebab tak semestinya kalau bersosial tu perlu pergi ke tempat-tempat yang buat maksiat, pub ataupun clubs or nightclubs, anything like that. So selalunya Amalina bersosial dengan kawan-kawan bila waktu weekends, memang not release tension, sebab selalunya weekdays memang selalu I spend the whole time in the hospital most of the time. So weekend selalu keluar dengan kawan-kawan, pergi jalan-jalan, ice skating for example kalau waktu winter, ataupun pergi cinema, ataupun pergi shopping dengan kawan-kawan, all my girlfriends, pergi makan malam sama-sama, just hang out with my girlfriends, ataupun just untuk kita release tension and spend time with your friends. Sama macam orang lain juga buat kan. Betul. Amalina tak boleh nak belajar sepanjang masa, because you need to balance between your studies and your social life. So, and also I have lots of international friends that are either from Italy, from Spain, from England, from Scotland. So memang social group of friends memang dari berbagai negara. Jadi kita perlu cuba untuk mengenali budaya mereka, mengenali dia punya cara hidup kat sini, tapi cuba Amalina tahu batas-batas Amalina, tahu adat timur yang perlu Amalina jaga kat sini, yang memang ibu Amalina dah mengajar dari sejak kecil lagi. Jadi tak ada isu yang menunjukkan Amalina terlalu bebas, terlalu liar ataupun bersosial. Memang tak ada. Orang sering mengatakan Amalina sudah lupa jati diri sebagai gadis Melayu. Apa yang Amalina komen? Tidak betul, sebab selalu ibu Amalina pun sendiri selalu datang ke sini kurang-kurangnya 2 atau 3 tahun sekali. Jadi memang ibu memang pantau keadaan Amalina kat sini, dan juga semestinya macam pihak MSD London dan juga pihak Bank Negara, mereka tahu perkembangan Amalina kat sini, dan dari segi sosial, dari segi aktiviti sosial dengan kawan-kawan, Amalina juga ada kawan-kawan dari Malaysia dan masih bergaul dengan kawan-kawan dari Malaysia, walaupun ramai kawan dari negara-negara lain yang berlainan agama dan bangsa, tapi Amalina masih anggap masih menjaga jati diri sebagai orang Melayu, sebagai orang yang beragama Islam. Mungkin masyarakat kita tak boleh nak menerima Amalina sekarang kerana pada pandangan mereka Amalina dulu imejnya bertudung, betul tak? Tapi mungkin mereka keliru. Nak tahu kenapa? Mungkin Amalina nak jelaskan, sebab saya dah baca dah artikel tu. Sebenarnya memang Amalina tak bertudung dari dulu, sebelum Amalina berpindah ke UK lagi. Mungkin masyarakat Malaysia keliru sebab gambar-gambar yang disiarkan dalam surat khabar menunjukkan Amalina bertudung, tetapi gambar tersebut diambil semasa Amalina masih bersekolah. Kawan-kawan Amalina sendiri pun tahu Amalina macam mana. Memang Amalina suka berfashion. Suka fashion, Tengok sekarang macam mana nak pakai pun kan. So dan ibu Amalina pun sendiri tahu Amalina macam mana. Tak ada isu yang mengatakan Amalina sudah berubah bila berpindah ke UK. Sebab orang tak mengenali siapa diri Amalina, jadi mereka membuat persepsi negatif terhadap Amalina sebab tak tahu cerita yang sebenar, tapi itu sebenarnya tidak benar. Bila orang kata orang yang kalau yang selalu belajar, yang should be nerdy, pakai cermin mata yang besar, yang tebal, and then tak fikir pasal fashion, tapi I'm not like that. I'm different. So this is me. So memang Amalina suka pakai yang berfashion, and then selalu pergi shopping dengan my mom. Selalu dia yang selalu pilih baju untuk Amalina pakai, and then my mom pun selalu bagi advice. Dari kecil dulu lagi mama suka pakaikan lipstick, makeup semua memang pakai, and then pakai macam-macam lah, baju dress, and then everything like a princess.
princess. So memang dari dulu. So memang tak berubah langsung. Ya. Jadi Amalina memang anak tunggal. Anak tunggal, ya. Anak tunggal. Okey, apa kesannya selepas Amalina dikeji, dicaci, dikutuk oleh masyarakat sendiri terhadap diri Amalina? Apa kesan-kesan yang mungkin Amalina nak ceritakan macam mana Amalina dan ibu Amalina lalui sewaktu kontroversi tu terjadi? Mula-mula rasa kecewa juga sebab bagi Amalina, kalau mereka nak memberi nasihat tak apa, boleh, tapi asalkan janganlah sampai memberikan kejian, cacian, cercaan, hinaan dan semua itu. Sebab Amalina tahu Amalina tak perfect. Amalina tahu masih banyak lagi yang perlu Amalina perbaiki. Tapi kalau mereka nak memberikan nasihat, insyaAllah Amalina akan terima dan cuba untuk berubah ke arah yang lebih baik. Tapi janganlah sampai membabitkan nama keluarga, membabitkan nama rakan-rakan dan semua. Dan memang, tapi disebabkan sokongan yang Amalina dapat daripada ibu sendiri, daripada keluarga, daripada rakan-rakan, utamanya daripada rakan-rakan di sini sendiri, all my friends over here, they all give the support and everything. So alhamdulillah Amalina dapat lalui dengan baiklah. Dan selalu Amalina berdoa bila sembahyang, cuba untuk tenangkan fikiran, untuk hilangkan segala perasaan kecewa ataupun sedih itu. Tapi masa mula-mula tu macam nak ketawa juga, so macam kadang-kadang terasa macam kelakar juga sebab banyak khabar angin yang keluar daripada bertahun-tahun dulu lagi. Jadi pada kali ini rasanya itu adalah macam satu cubaan untuk secara peribadi untuk menjatuhkan Amalina. Jadi rasanya kalau sesiapa yang menyebarkan khabar angin itu supaya dapat diberhentikan apa saja. Kalau nak menulis cerita, dapatkan cerita yang betul, yang benar dahulu sebelum menerbitkan dalam blog ataupun dalam newspaper. Patutnya Amalina dijadikan contoh ataupun ikon seperti Rufah cakap kan. Tapi bila perkara ni jadi, somehow dia memberi kesan jugalah. Tapi apa percaya setiap ujian ada hikmahnya. Dan apa Lufah nak tahu, mungkin nak kongsikan dengan penonton Nona perancangan masa depan Amalina sendiri. Okey, perancangan masa depan. Mungkin nak ceritakan nak kerja kat sini ke? Atau tak nak balik Malaysia dah? No, I will go back to Malaysia eventually. Sekarang ni Amalina masih berada dalam tahun keempat dalam perubatan. Jadi Amalina ada lebih kurang setahun lebih lagi untuk graduate, Julai 2013 insyaAllah. Dan lepas Amalina habis medical school, and then Amalina akan kerja sebagai FY doctor, foundation year doctors selama 2 tahun untuk Amalina dapatkan registration with General Medical Council in the UK. So dengan cara tu Amalina boleh bekerja sama ada di UK ataupun di European countries or any countries. Jadi many countries in the world. But tapi insyaAllah Amalina nak buat specialisation dalam bidang obstetrics and gynecology. Jadi Amalina cuba nak dapatkan postgraduate degree daripada sini. Kalau nak teruskan pembelajaran di sini lah, cuba nak cari experience. Dan akhirnya bila Amalina ada experience yang perlu Amalina ada untuk menjadi seorang doktor yang baik, Amalina akan pulang ke negara Malaysia dan berbakti kepada rakyat Malaysia insyaAllah. Apa yang Amalina ingin perkatakan kepada rakyat Malaysia? Kata-kata akhir. Okey, kepada seluruh rakyat Malaysia, terima kasih kepada mereka yang memberikan sokongan dan motivasi, teguran dan nasihat dan semua. Amalina akan jadikan sebagai iktibar dan tauladan. Kalau ada yang perlu Amalina perbaiki, Amalina akan perbaiki. Dan kepada adik-adik kat sana yang nak ambil SPM, teruskan belajar, kuatkan semangat dan perlu ada matlamat. Kita perlu ada goal, apa yang perlu nak kita capai, dan kemudian berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat tersebut. Kalau kita tak ada matlamat, kita tak akan ke mana. Jadi cubalah fikir apa kita punya ambition pada masa depan, dan cuba untuk berusaha untuk mendapatkan kejayaan ke arah tersebut. Dan jangan putus asa, dan just keep working hard, just strive for excellence. InsyaAllah kalau diberikan Tuhan, dan insyaAllah kita akan berjaya pada masa depan. Terima kasih banyak, dan cuma kepada seluruh rakyat Malaysia, doakan kejayaan Amalina di dunia dan di akhirat. Semoga apa yang dijelaskan Amalina
dapat menutup segala tumahan yang dilemparkan kepadanya selama ini. Dia tidak minta dijadikan idola, bukan juga untuk dicela. Prinsipnya hanya satu, belajar hingga peringkat tertinggi. Semoga Amalina yang akan meneruskan latihan amalinya di Universiti Oxford penghujung tahun ini akan terus berjaya dan mengukir nama sebagai genius negara. Jangan menilai seseorang melalui luaran tanpa mengenali hati budinya. Bak kata pepatah Inggeris, don't judge a book by its cover. Saya Nilofa bersama Amalina Shea Bakri. eksklusif dari kota Edinburgh, Scotland. Bye. Sebenarnya sekarang Rufa dalam perjalanan dari Edinburgh, Scotland ke London yang memakan masa selama 4 jam 45 minit dan nantikan istimewa Nona di kota London. Seperti mana ibu-ibu yang lain, pastinya lah mereka inginkan anak-anak mereka berjaya kan. Bila orang kata orang yang kalau yang selalu belajar, yang should be nerdy, pakai cermin mata yang besar, yang tebal, and then tak fikir pasal fashion. Tapi I'm not like that. I'm different. So this is me. So memang Amina suka pakai pakaian yang berfashion, and then selalu pergi shopping. My mom selalu dia yang selalu pilih baju untuk Amina pakai. Kalau siapa yang menyebarkan khabar ni supaya dapat diberhentikan apa saja. Kalau nak menulis cerita, dapatkan cerita yang betul, yang benar dahulu.